Bismillahirrahmanirrahim. Saya nak kenal lah. Tuan JK tadi suruh saya cerita sikit dah. Kenapa dalam penjara tu, macam mana keadaan dalam penjara dan kenapa masuk penjara. Jadi saya nak sikit banyak lah kita sampaikan sebagai berkongsi lah. Yang mana baik tu ambil aktibar, yang mana tak baik tu saya buat jawab-jawab gitu. Jadi yang sebab saya rekat lain ceritanya, sebab saya dalam penjara ni bukan suka-suka kat sebenarnya. Tak ada orang suka sebenarnya tuan masuk penjara ni. Kerana ada kes lah, kerana ada sebab dia, sebab tu sampai penjara ni. Tapi sebab saya ni kerana sebab pasport. Saya pernah ada pasport juga, tapi tak pernah tahu guna ni macam mana pasport ni. Jadi mati macam tu ya pasport saya. Bertahun-tahun matilah. Lebih kurang kata 4 tahun. Saya pernah lah jumpa balik pasport saya ni masa saya belajar di Raub sana. Saya pernah lah pegang pasport, jumpa pasport saya ni. Saya tanya pada kawan saya, kata, "Syekh, pasport saya ni macam mana? Pasport anda ni macam mana ni?" Dia pun cerita, dia pun tengok lah pasport saya tu. Bila dia tengok tu, dia tepuk lah dada ni. Dia kata, "Syekh, tak lama ni gaya ni." Dia kata macam tu lah. Rupa-rupanya dia cakap tu masih mulut dia lah. Dia kata, saya tanya, "Tak lama kenapa?" "Pasport hantar ni 4 tahun lah." Dia kata, gitu lah lebih kurang 4 tahun. Dia mati lah 4 tahun lebih kurang gitu lah. Dia ingat saya lah. Dan kes saya di penjara ni, ditangkap ni sebab saya ni pergi ke Kelantan, jemputan di Kelantan, jadi imam mengajar sana sikit sebanyak lah. Dengan tak ada IC, dengan tak ada pasport ada mati ni, Masya Allah. Jadi kebetulan satu malam ni saya lepas mengajar macam ni lah, lepas Isyak saya mengajar Al-Quran. Lepas mengajar Al-Quran lepas Isyak ni dekat pukul 12 macam tu lah. Saya nak tidur tak boleh malam tu tuan. Bila perut kita lapar, Masya Allah, kita tidur guling sana guling perut bini pun tak sedap. Sebab apa lapar? Jadi malam tu saya lapar tu tak boleh nak tidur. Jadi saya buat keputusan keluar pada masjid tu, pergi cari makan. Bukan pergi cari kawan, bukan pergi cari tempat lepak, cari kelab dah. Cari tempat makan dia sebenarnya malam tu. Jadinya jalan-jalan terus, kira lampu pun gelap-gelap, gelap-gelap. Jadi malam tu lah, tak tahu. Dia bagi tanda lah, Allah bagi tanda ni. Lampu merah kita biasa ni, jadi gelap-gelap pergi jalan ni. Lepas pada lampu merah lilak tu, ada pula lampu lilak pula mari. Hal lain macam lampu lilak tu. Dia tak bunyi lah, dia mari lilak, biru hijau, biru putih. Dia mari. Tengok belakang kita polis. Itulah cerita dia. Bila polis mari parking depan saya dah, dia tanya lah, "Ustaz, di mana?" Dia pun faham, dia pun tahu lah kenapa gaya kita ni pakai kopiah, pakai baju kurta, jubah macam tu lah. Jalan, dia panggil Ustaz lah. Bagaimana saya pun bagi tahu tu kan, jujur lah. Saya daripada masjid, lepas mengajar ni, saya duduk mengajar di mana? Sebelum ni duduk Pahang apa semua, orang jemput mari jadi mengajar di Kelantan, jadi imam semua lah. Jadi dia pun tanyalah, macam-macam bab dia tanya. Siap masuk dalam buku fiqh kami. Tanya bab buku akal. Kalau macam ni Ustaz, kalau macam ni Ustaz, dia tanya banyak. Semua kita jawab. Jawab belakang. Tapi dalam hati ni tuan, dia kata apa? "Ya Allah, dia doa dengan Allah lah, wahai Allah. Kau jangan bagi tuan polis ni tanya satu perkara yang mana aku tak berapa, tak suka nak jawab lah." Perkataan apa? Jangan tanya bab IC je lah. Gitu ya. Jadinya last sekali, akhir sekali dia start kereta dah. Dia start kereta dia, pergi dah sikit depan. Saya lega lah. Lepas dah boleh dihundur balik tuan. Tuan boleh. Dia undur balik, dia kata, "Ustaz, nak lebih lagi yakin, pasti lebih lagi percaya dan yakin ni, saya nak tengok IC Ustaz sikit lah." Nak tengok IC Ustaz kejap. Saya seling Kelantan ni, boleh bayar Kedah nak Kelantan jauh kok. Seling Kelantan sikit, lama tak cakap Melayu, duduk Kemojong ni. Lepas raya ni duduk Kemojong. Jadi bahasa ni saya macam-macam bahasa tukar.
Jadinya saya pun ditanyalah nak tengok IC tadi. Saya pun Allah Rabbi, yang tu lah yang kita tak nak jawab tu, tak boleh nak jawab lah maksudnya. Hijau muka, biru muka, ada orang merah muka ni, takut depa. Bila ditanya IC, saya pun bagi tahu lah tuan polis tu. Saya kata, tuan, saya ni bukan orang Malaysia. Jujur lah cakap dengan saya, jujur satu-satu. Saya bukan orang Malaysia sebenarnya. Dia pun marah mula-mula. Saya kata bukan orang Malaysia, dia marah. Dia kata, Ustaz, kan kecik monang gini, kecik nipu gini. Dia kata, tak kan. Jadi Ustaz tapi kecik nipu gini. Saya kata, nipu apa? Lah. Dia kata, bukan orang Malaysia apa, kecik Kelantan pekak gini ni. Gitu. Jadinya dia tak percaya saya ni bukan orang Malaysia. Sebabnya cakap Kelantan tu pekat macam mana kerok nasi. Dia kata, gitu, pekat macam kerok nasinya. Jadi saya kata, sungguh saya ni bukan orang Malaysia. Saya ni orang Kemoja sana. Saya tak pernah ada apa IC. Saya tak pernah ada IC. Saya bagi tahu pada tuan polis tu, saya tak pernah ada IC. Dan saya ada pasport. Tuan polis tu dengar kata saya ni kata ada pasport, lega dia. Dia rasa macam tak ada apa-apa lah. Ada IC dah, ada pasport dah. Bila kita ni terlepas jujur lah, depa sangat tuan. Orang depa ni, orang kata orang yang depa ni, kalau orang takut hantu ke apa orang, dia depa dah, lompat pagar ke mana dia boleh lompat. Dia tak rasa sakit. Macam tu ikut saya depa ni. Bila depa ni terlepas jujur terlepas ke depan. Ada pasport, tapi pasport saya 4 tahun lah. Kawan saya kata 4 tahun mati. Kita tu masalah. Jujur dengan dia, 4 tahun mati pula. Bila dia kedengar kata 4 tahun mati lah, tafadhal lah Ustaz, masuk kereta. Jadi masuk kereta dia, gimana dia kata ikut saja pergi balai. Tu dia cerita dia. Bila pergi balai tu, saya tanya dia berapa lama saya nak duduk kat balai ni. Dia kata, Ustaz, tak lama pun kalau tak sibuk dalam balai ni, orang pun tak sibuk, tak ada kerja banyak ni. Subuh esok Ustaz boleh imam balik boleh jadi imam balik lah subuh. Saya lupa lah. Kalau lama pun dia kata, kalau paling lama pun sehari 2 je awak Raiman kat dalam ni. Saya tak terfikir lagi dalam lokap ni ada macam jaring-jaring ni, jaring besi ni. Jadi bila sampai balai tu, dia pun tukar shift. Orang yang tangkap saya, orang yang ambil saya tadi tu dah balik rumah lah. Dia tukar shift lah, tukar kerja lah dia. Waktu malam orang lain pula tukar. Pukul 12 lebih lah ni. Jadi time dia tak pergi rehat lah. Dia pergi tidur dengan isteri anak dia. Tinggal lah tepi dinding seorang. Duduk atas kursi, ada kursi, banyak kursi. Dia tak bagi duduk atas bawah. Jadinya saya duduk tepi dinding, orang lain mari tukar shift. Dia pun tengok sorak lah, ada sorak dia kata apa semuki saya apa semua. Dia kata ikut saya. Pergilah ikut dia masuk sana masuk sini. Jumpa lah tuan. Yang mana kata tempat yang kita tak sangka, tempat yang kita ni tak suka nak duduk tu tuan mulia. Tempat tu ada lokap baru tu, lokap. Dalam lokap tu tuan mulia ada tiang besi, dinding besi, langit tak nampak lah. Langit tak nampak apa langsung Allah Rabbi. Ketat dada ni, apa tak tahu nak fikir apa. Tak tahu nak fikir apa. Tuan-tuan mulia, yang mana pernah rasa tu boleh tanya dia. Yang rasa ni Allah ialah tahu rasa ni macam mana. Memang Allah Rabbi tak nampak langit. Kita tak nampak langit sehari macam mana. Hari ni keluar pagi, nafas kita segar, keluar pagi, buka mata segar, mandi, keluar je nampak sahur pagi, Masya Allah, hebat. Nampak apa? Hebatan Allah. Rasa apa? Lega lah. Kalau lah kita celek mata tak nampak langit, nampak apa, siling rumah kita 2-3 hari ni rasa keluar rumah cakap gagak, cakap tak betul begitu. Jadi macam tu lah lebih kurang kata. Dalam tu Masya Allah sangat dahsyat lah rasa dia. Jadi saya pun dipersilakan lah masuk dalam tu, duduk dalam tu. Saya pun pegang pagar ni. Saya kata, tuan, berapa lama pula saya duduk sini ni? Saya tak nak duduk sini. Dia kata apa? Ustaz, sabarlah, sabar. Tak lama Ustaz. Dia kata gitu lah. Tak lama. Raiman biasanya 3 hari, 4 hari je. Dia kata macam tu. Saya pun sabar lah dalam tu. Bila sabar ni tak sedar, tak tahu dia. Dah 11 hari.
Dia kata 4 hari 3 hari itu 11 hari dah saya dalam tu. 11 hari itu esok hari itu nak puasa, masuk bulan puasa dah. Masya-Allah. Betapa sedihnya lah. Biasanya lah orang yang belajar hafiz, orang yang belajar Al-Quran, bahagian al-hafiz, bahagian ahli-ahli antara para hafiz ni, dia kata apa? Bila 2 bulan sebelum masuk puasa 2 bulan, tak ada benda lain tau. Tak ada kerja lain tau. Bukan sibuk dengan apa, dia sibuk dengan Al-Quran. Sibuk dengan baca Al-Quran. Wa uhiya ila Nuhin annahu la yu'mina min qaumika illa man qad amana fala tabta'is bima kanu yaf'alun. Straight baca. Sebab apa? Dia tahu bulan puasa masuk nanti, tugas dia apa? Tanggungjawab dia akan jadi imam tarawih. Itu tanggungjawab dia jadi imam tarawih. Itu ramai-ramai masjid ke masjid, surau ke surau. Jadi sebelum masuk puasa 2 bulan tu dia dah puluh dah. Dia dah bekerja lah sama kawan dia. Tak ada kerja lain, tak ada borak-borak, tak ada apa lah. Hangguk kepala baca Quran ni. Nak bagi kau lancar. Ada yang 30 juzuk seorang dia baca Quran, dia tak apa tengok. Macam tu lah. Jadi bila kita rasa kita ni dah terbiasa dengan baca Al-Quran, bila sebelum masuk puasa ni, bila kita rasa duduk dalam tu, Masya Allah, sedih lah. Tak lain nak buka air mata lah, duduk menangis. Duduk menangis, Allah ambil. Bila saya duduk menangis, keluar air mata, tu keluar juga air mata. Kawan-kawan dalam tu, ustaz-ustaz dalam tu lah, dia ustaz-ustaz juga, berlagu macam-macam. Kawan-kawan dalam tu lah, dia kena tangkap sama-sama tu. Dia nampak saya keluar air mata ni, dia berlagu. Dia rasa macam, saya ni rasa betul cinta ke apa ke. Cik saya ni mari duduk sedih dalam ni, dia menyanyi untuk saya. Dia main bukan saya, dia pujuk saya lah, jangan bagi sedih. Dia menyanyi macam-macam sampai saya hafal habis lagu. Tu dia. Abang nak nyanyi dalam masjid. Jadinya dia menyanyi macam-macam. Saya bukan sedih untuk apa. Apa benda nak dengar dia lagu dia. Sedih apa? Bulan puasa ni nak masuk esok dah. Kita ada lagi dalam tu, bila nak keluar tak tahu. Saya pun tak boleh nak fikir lagi, sakit kepala. Orang kata fikir lagi. Semua kawan dalam tu kata, ustaz, kalau duk fikir dalam ni lagi, boleh jadi gila. Saya pun kalau jadi boleh jadi juga. Jadi jam lah, sakit. Jadi buka baju. Buka baju dulu, buka basah tidur. Yang mana contoh tengok hamba Allah, seorang hamba Allah duduk dalam pagar, duduk dalam pagar, terpakai baju seluar oranye, baca Al-Quran. Ya tu. Buka baju buat bantal je, bukan buka baju saja-saja. Buat bantal tidur. Kalau dia fikir lagi tak tidur ni, habis tak tahu. Jadi tidur. Dalam tidur tu tuan mulia, ditakdir Allah, dia izin Allah, macam mana tahu satu mimpi marilah. Mari satu mimpi dalam tidur saya masa tu, satu mimpi mari. Nampak diri saya sendiri lah mimpi tu. Mimpi apa? Mimpi ya Allah sangat indah, yang sangat best lah bagi saya lah. Mimpi nampak diri saya ni duduk dalam satu masjid dalam bulan puasa, duduk baca Al-Quran. Baca Al-Quran. Surah apa? Surah Al-Quran. Tabarakalladzi biyadihil mulk wa huwa ala kulli syai'in qadir. Baca straight surah Al-Quran. Baca bila tengah mimpi, tengah baca Quran tu sedar dari mimpi tu, tak lain lah bukan tuan mulia. Sebab dada ni. Sebab sedih. Mimpi tadi nampak seronok lah. Rasa apa duduk dalam masjid. Kita ni rasa duduk dalam masjid. Mana tuan mulia? Hari ni kalau kita duduk dalam masjid macam ni, ramai-ramai ada problem, kita rasa seronok, semangat. Nak ibadat dengan Allah, semangat lah. Bila kita bangun balik daripada tidur tu, nampak pagar besi balik ni. Pintu besi juga. Tak lain yang buka sepok. Tak ada. Nangis, air mata keluar. Sedih juga lah. Tapi sedih apa? Bila-bila duk sedih tu fikir, apa lagi nak sedih kan? Tadi kemungkinan aku mimpi tadi baca Al-Quran tu, itulah kemungkinan teguran daripada Allah kot. Macam itulah rasa fikir diri. Mungkin teguran. Sebab apa? Dah 11 hari dah tak baca Al-Quran langsung. 11 hari dalam tu tak baca Al-Quran. Kita pergi sana tu untuk apa? Bagi Al-Quran, mengajar Al-Quran apa semua. Tapi dah 11 hari dalam tu tak baca Al-Quran. Tak pernah baca Al-Quran. Duk main fikir, risau, bimbang, sedih, rindu je. Jadi kemungkinan mimpi tadi keteguran. Jadi saya pun buat keputusan lah baca Al-Quran. Bacalah Al-Quran. Slow-slow yang baca Al-Quran. Sambung tadi surah dalam mimpi tadi, surah Al-Mulk tadi.
Sambung tadi baca. Falamma ra'awhu zulfatan siyat wujuhul ladzina kafaru wa qila hadzal ladzi kuntum bihi tad'un. Tengah baca-baca, syekh kita yang tepi saya ni, syekh yang berlagu tadi tu, dia sesedar, terbelak mata dia makin lama makin dekat dengan saya, makin lama makin dekat. Saya kata kenapa? Dia dengar. Dia pun dengar, oi, pelik, dia kata. Dia duduk terus, dia duduk cakap sorang-sorang, dia kata, pelik lagu ni, dia kata. Tak pernah dengar lagu macam ni. Dia pun kejut kawan dia, bang, kejut kawan dia tidur. Bang. Dia kata apa? Bang, cuba kamu dengar lagu ni. Lagu ni kita tak pernah buat lagu ni. Dia berlagu nyanyi kan. Jadi dia dengar lagu kita baca Al-Quran ni, dia macam terkejut, macam rasa heran, macam tak tahu nak kata lah. Bagi dia tak tahu. Saya biasalah kita baca untuk amalan kita kan. Jadinya dia kata, Ustaz, kami ni tak pernah dengar lagu macam Ustaz. Lagu kami ni khatam berapa kali tu, tapi tak pernah jumpa lagi lagu macam ni. Jadi Ustaz kuat sikit. Dia kata macam tu. Jadi bila dia cakap macam tu, saya pun kuatlah bacaan ni tadi tu kan. Bismillahirrahmanirrahim. Masuklah surah Al-Qalam tadi. Nun wal qalami wa ma yasturun. Ma anta bi ni'mati rabbika bimajnun. Wa inna laka la'ajran ghayra mamnun. Wa innaka la'ala khuluqin 'azim. Fasatubsiru wa yubsirun biayyikumul maftun. Seterusnya tengah baca-baca tadi, warden ni polis yang jaga dalam penjara tu lah. Warden time tu dijaga, dia lari dari depan kemari, lari dengan kasut dia bunyi dalam bergegar. Saya ingatkan dia nak marah saya tengah baca Quran. Sebab apa? Dalam tu dikebel. Tak ada mic tu, tuan boleh. Mic ada, tapi Al-Quran, roh Al-Quran tu dia jadi gegar satu. Satu blok, satu apa lengkap tu, tak tahu besar juga lah dalam tu. Jadi gegar dalam tu saya. Tak tahu dia lari mari, dia ingatkan nak marah. Dia kata, Ustaz, baca terus, relax terus, baca. Dia kata, tak bagi bukti. Saya tanya, buat apa? Relax, baca. Rupanya dia pergi mana? Dia pergi jumpa pegawai dia, jumpa penonton pegawai itu. Dia kata, tuan, memang handphone ni haram masuk dalam apa? Penjara kau, dalam lengkap penjara ni haram masuk. Memang haram lah. Undang-undang adat dia haram. Tapi hari ni saya tak kira haram, tak haram. Saya nak handphone saya, nak rakyat satu lagu. Dia kata gitu. Dia kata haram ke tak haram, saya tak kira hari ni. Saya nak handphone saya, nak ambil handphone saya, masuk nak rakam satu lagu, pelik lagu ni. Itulah jadikan ceritanya. Yang mana tonton tengok tak pakai baju macam monyet baca tu. Masya Allah, puji saya tu. Jadi tak pakai baju selawari tu baca tu, itulah yang dia rakam tu. Dia mari tunjuk handphone dia rakam. Masya Allah, situlah yang mana tonton dengar ayat rakaman tu. Jadi asbabkan rakaman situlah sebenarnya iaitu hukum saya dalam penjara. Bila dia dah lepas rakam tu, lepas rakam saya tu, saya dipanggil oleh sarjan, satu sarjan tu pergi ikut dia masuk kereta, tukar baju orang jadi tukar baju saya balik, tukar ikut dia. Saya memang Allah Rabbi, rasa seronok lah. Allah Rabbi, rasa macam Allah boleh keluar bebas ni. Rupanya dibawa saya naik kereta, saya tanya dia nak bawa gimana ni. Dia kata ikut saya lah, ikut saja lah. Makin lama makin jauh, Saya pun fikir, kata sarjan ni nak belanja saya balik kot, ganti saya ke lapar malam ni saya kena tangkap tu, tak ada nak makan, mungkin nak belanja saya balik kot. Pergi ikut dia, hukum pun pergi mahkamah. Bila pergi mahkamah, iaitu hukum, jatuh hukum 11 bulan. Allah, 11 bulan bukan balik dok, 11 bulan ni untuk dalam penjara. Tadi lengkap 11 hari, jatuh hukum 11 bulan dalam penjara. Tu dia. Jadi wallahu alam, situlah surah pada Allah ya. Saya tak boleh kata apa. Menangis pun tak keluar air mata. Jadinya tak. Jadi saya letaklah target dalam hati saya, kata
bulan puasa ni tahun ni saya tak jadi imam lah ni, tak jadi imam lah dekat luar, kat masjid mana yang dah booking dah semua. Pulau Shah Alam tu saya dulu sebelum ni duduk main Pulau Shah Alam, Pulau KL tu lah, Selangor sana. Jadinya Habib, Kaisar Habib yang mana yang tempat jadi imam tu. Pokoknya jadi imam dalam tu lah. Bila yang tu hukum 9 bulan, asbab Al-Quran tadi, asbab cahaya nur, asbab hebatan Al-Quran tadi lah. Dengan rakaman sikit tu yang baca Al-Quran tu surah Al-Qalam. Yang Allah ceritakan, firmankan dalam surah tu Al-Qalam sendiri, macam-macam cerita dalam surah Al-Qalam tu. Dengan berkatlah Al-Quran ini 11 bulan tu dipotong jadi 8 bulan. 8 bulan tu dipotong jadi 6 bulan. Asbab Al-Quran tu ini juga 6 bulan tu dipotong jadi 4 bulan. 4 bulan tu dipotong pula jadi 2 bulan. Jadi tempoh saya dalam penjara tu sebenarnya 2 bulan juga. Dalam 2 bulan tu bila saya masuk penjara mula-mula ni, hari pertama duduk bersama dengan bantuan sama-sama lah. Hari ketiga, marilah pengarah. Masuk hari ketiga ni dalam penjara. Hari ketiga dah saya bising lah. Datang pengarah, datang polis, datang macam-macam datang. Lepas tu dengan bawa jaring, bawa garis semua. Saya pun tanya lah kawan dalam tu. Saya kata, bang, kenapa datang ramai-ramai macam ni? Dia kata apa, Ustaz? Kalau lah pengarah datang macam ni, ramai-ramai macam ni, ada kim besar. Ada kim apa? Kim besar. Ada orang buat salah dalam ni, kim besar. Dia kata macam tu dengan saya. Saya pun tunggu tengok kim besar ni kim apa. Biasa kim besar ni orang mai ambil ni pergi soal, dia akan sebat lah. Dia akan sebat, dia akan bijak, dia akan sepak macam tu lebih kurang. Saya pun tunggu tengok siapa naik nama ni. Jadinya mari panggil nama. Dengar semua, siapa nama Muhammad Nafi bin Yaakob? Tu dia. Saya tu beliak mata nama saya. Saya baru 3 hari waktu apa besar dah ni. Jadinya saya nak tanya, senyap. Dia panggil Muhammad Nafi bin Yaakob. Nafi, mana siapa nama dia? Dekat setengah jalan gua cari. Tak berani nak angkat tangan sebab apa? Dia kata dah biasa kim jadi kim besar hari ni dia kena sebab kena bijak. Saya tak angkat tangan. Mungkin ada lagi seorang nama sama pun. Jadinya cari-cari jumpa lah saya ni. Dia tarik telinga sikit. Saya kata kenapa panggil setengah jam tak ada faham kau? Saya faham. Tapi saya baru 3 hari ya, saya tak wakil apa lagi. Menangis sikit, berkeluar air mata. Tuan pengarah, dia bagi tahu pengarah, janganlah, saya tak wakil apa lagi. Kim kau ni memang tak wakil lagi dalam ni, tapi kim kamu di luar sana lagi besar pada kim dalam ni. Dia kata gitu. Ikut dia. Bila ikut dia tu, Allah Rabbi, itulah, tengoklah surat khabar tu, muka seorang tak pakai baju seluar tu lah. Dan tengok satu video, ditunjuk pula. Dia nak soal saya lah, saya ke bukan saya. Itulah dia bertukar dengan seorang budak Myanmar. Dalam lokap tu dia ada budak Myanmar seorang. Dia mari 4 hari je, lepas tu dia hantar balik dah. Budak Myanmar tu. Jadi duduk, dia tahfiz juga budak Myanmar tu. Muhammad Jamaluddin, nama dia budak Myanmar tu. Jadi dalam surat khabar tu nama budak Myanmar tu, tapi muka tu muka orang lain. Muka saya. Nama budak Myanmar tu. Jadi duduk bergaduh dengan orang pengarah tu dengan muka saya tapi nama muka saya. Bergaduh gitu. Jadinya akhirnya saya lah jelas dah dengan asbab Al-Quran tadi lah tuan dan puan. Asbab Al-Quran, asbab hebatan Al-Quran, berkatnya Al-Quran tadi lah. 11 bulan tu potong jadi 2 bulan saya dalam penjara tadi. 2 bulan saja. Dalam 2 bulan tu juga dibagikan kesenangan, jadikan sebagai ustaz mengajar dalam tu. Siang pagi mengajar bantuan, tak kira Muslim ke non Muslim semua mari mengajar berapa. Dikatakan dalam saya duduk 2 bulan tu masuk Islam juga dan 7 orang. 7 orang Cina dengan India masuk Islam. Alhamdulillah. Dalam 2 bulan juga boleh mengajar dengan pahlawan, boleh mengajar dengan boleh wadah-wadah semua mengajar Al-Quran, mengajar semayang, mengajar semua. Lepas 2 bulan tu, hari esok saya nak bebas 2 bulan dah. Malam ni saya kemas baju, duduk peluk-peluk, salam, buka caute, bagi minum lah. Sebab nak bebas esok. Biasa je dalam penjara ni, nak bebas, orang nak bebas ni dia belanja. Saya pun ada tak ada, saya belanja lah juga.
baju saya ke solar ke sikit sebanyak lah apa yang saya ada saya belanja kawan-kawan mana yang saya dapat dengan dia. Jadi tengah suka nak esok nak bebas ni, marilah ramai-ramai macam-macam jenis. Ketuk hatuk kepala kat dinding ada duk nangis berhinggu macam-macam mari kat saya. Saya kata kenapa ni, patutnya gembira untuk saya nak bebas, untuk saya berjuang lagi esok di luar sana. Dia kata apa Ustaz, tak adil lah macam ni. Dia kata saya gitu. Sebab apa? Dia kata Ustaz, saya ni 7 tahun lah dalam penjara ni. Hak seorang pula saya kata saya ni 12 tahun lah. Hak seorang tu pula kata saya ni 30 tahun lah. Hak seorang lah kata apa, saya ni tak tempoh lagi dalam penjara ni. Bila saya nak bebas saya tak tahu. Dia kata gitu dengan saya. Tapi Ustaz mari 2 bulan Ustaz nak bebas, tinggalkan kami macam ni. Mana ada Ustaz? Dia kata gitu. Saya ni cengang. Tak boleh kok. Jadinya fikir mari-mari dia kata. Lepas tu saya kata, lepas tu nak bagi saya ni buat apa? Tak boleh, jangan balik lagi esok Ustaz. Saya merayu Ustaz, kami ni, dia kata apa? Saya dah 30 tahun, dah 12 tahun, 7 tahun dalam penjara ni. Minta maaf lah. Saya cakap ni, yang dia cakap. Saya cakap ni, apa yang dia bagi tahu saya. Dia kata apa? 7 tahun, 12 tahun, 30 tahun ni saya tak pernah semayang Ustaz. Dalam penjara. Saya tak pernah puasa. Satu hari, sebulan puasa saya pernah puasa. Kali habis. Dalam penjara. Tapi dalam 2 bulan ni, Ustaz mari ni, dalam bulan puasa ni, 5 waktu saya tak pernah tinggal. Dan saya tak pernah lewat. Sunat pun saya mula. Tahu dah boleh semayang. Dan puasa pun saya tak boleh tinggal satu hari pun. Dia kata macam tu dengan saya. Tapi saya rasa seronok dalam 2 bulan ni. Saya seronok belajar agama apa? Belajar agama lah. Solat, baca Quran. Boleh baca Quran. Di mana tak boleh baca Quran. Rasa seronok. Tapi kami ni rasa seronok-seronok ni tak habis lagi. Kami nak tahu tak habis lagi kami ni nak belajar. Ustaz nak tinggalkan kami macam tu ya. Tak ada Ustaz menangis. Jadi saya fikir betul tak betul. Betul tak? Ya tak ya. Sedih pun sedih juga. Jadi dah terbiasa dalam 2 bulan dalam penjara tu dah macam Allah tak fikir lah nak balik no. Buat keputusan apa? Pagi esok pergi jumpa dengan tuan pengarah. Jumpa dengan tuan pengarah Kelantan. Penjara macam tuan pengarah pun dia kata apa, Ustaz baik lah Ustaz, suka lah Ustaz hari ni bebas dia. Ingat saya nak bagi salam lah. Lepas tu saya pun pergi jumpa lah tuan pengarah tu. Saya kata tuan hari ni memang saya bebas sungguh. Tapi saya mari ni ada hajat sikit ya. Hajat apa dia tanya. Saya pun bagi tahu tuan, saya sebenarnya hajat saya ni nak mari ni, saya nak minta tambah lagi 2 bulan. Tepuk dahi pengarah. Telat alio tak masuk lah. Dia kata Ustaz, apa benda ni, sejarah dunia tak ada ni macam ni. Dia kata tak ada dalam sejarah dunia ni minta tambah lagi. Dia kata minta kurang ada lah. Tapi saya kata sungguh ni, saya nak minta tambah lagi 2 bulan. Jadinya ceritanya situlah. Cerita saya situ tu dalam 4 bulan. 4 bulan dalam penjara tu. Sebab kan tambah lagi, minta tambah lagi 2 bulan. Jadi ditambahkan 2 bulan. Mengajarlah dalam tu. Dalam 2 bulan kemudian tu, 2 bulan depan tu saya boleh beli goreng pisang di luar lah. Jangan beli juga pisang gitu je. Bebas lah. Suka hati lah gitu. Tapi hak peliknya minta tambah lah. Macam kata gitu. Jadi cerita di sini ni asbab tu lah, asbab pasport. Asbab apa jadi jalan cerita macam tu? Sebabnya haibatan Al-Quran, berkatan Al-Quran, hebat Al-Quran. Jadi hari ini tuan-tuan mulia, kita jangan kalau kita jauh dengan Al-Quran, kita dekat baliklah dengan Al-Quran. Tarik baliklah Al-Quran. Jadi Al-Quran ini sangat hebat di sisi Allah SWT. Bahkan di dunia dan akhirat dia hebat tuan-tuan mulia. Dia boleh bila kita di akhirat, dunia dan akhirat insya-Allah. Jadi mana lama tak baca Quran, kita boleh mula balik baca Quran. Bukan bulan puasa saja kita baca Quran. Jadi bulan mana setiap hari kita kena baca Quran. Sebab apa hebatnya Al-Quran. Jadi mana baik tu, itulah cerita sikit banyak. Saya minta maaf lah makan masa orang tu. Semua jaya Allah. Jadinya saya minta maaf banyak. Yang mana baik tu daripada Allah SWT. Yang mana lemah buruk rasa hati saya cakap faham tak faham tu, saya minta maaf banyak. Itulah maafkan saya insya-Allah. Terima kasih.
Allah Ta'ala keseluruh kepada Yang Berkuasa Ustaz Nafis Yaakob. Alhamdulillah pada malam ini kita berdoa kerana Ustaz Nafis difahami berada di Kamboja semasa yang lalu. Alhamdulillah dapat bersama-sama dengan kita di atas usaha saudara Fatih. Dan juga pada malam ini kita berada sama-sama dengan saudara Bob Rahman yang hadir ke surau kita untuk menyediakan jamuan makhluk untuk makanan barulah bagi kita, insyaAllah. Kalau malam ini kita boleh sama-sama selesai soal sikit walaupun tak banyak, cuma jangan berebut sudah. Dan apapun jutaan, terima kasihlah bagi kami, bagi pihak surau Darul Iman Taman Sini, ucapkan terima kasih kepada seluruh ahli jawatan kuasa, pegawai-pegawai surau dan yang betul-betul lupus menyediakan jamuan pada malam ini, dan juga kepada penyumbang-penyumbang yang sudi hadir, yang sudi bagi sumbang kepada pihak surau, dan juga kepada tuan-tuan dan puan-puan yang sudi hadir pada malam ini bersama-sama kita meraihkan jamuan hari raya. Sama-sama kita raihkan, tak banyak kita makan sama sikit. Cumanya saya minta selepas ni insya-Allah kita solat Isya, muslimat kalau boleh ke belakang, di sana pun ada aircon insya-Allah, sebab kita di sini agak penuh, jadi kita boleh terus solat. Selepas solat bila saudara-saudara kita jamuan disediakan makhluk tu, insya-Allah kita akan tuang nasi tu di sini. Tuan-tuan boleh tengok, jangan ambil lagi, dan kita nak buat dalam tanam, kita letak di tempat-tempat kaunter yang dah disediakan tu lah.